الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pagi ni siri ke-6, siri ke-6 kelas asas faraid. Mohon tolong share dulu. Tolong panggil kawan-kawan kita yang mana berkelapangan. Pagi ini kita akan belajar tentang anak perempuan. Tentang anak perempuan. Anak kepada mayat itu sendiri anak perempuan. Anak perempuan ada 3 keadaan. Bawah sikit daripada anak perempuan ni dipanggil cucu perempuan. Cucu perempuan mesti melalui anak lelaki, bintul ibni. Cucu perempuan dari anak lelaki, mayat. Baik, anak perempuan ni mudah saja kita nak ingat. Anak perempuan dalam bahasa Arab sebut bintun. Ada 3 keadaan. Keadaan pertama, anak perempuan dapat 1/2 jika anak perempuan tunggal. Dalam keluarga tu ada seorang je anak perempuan, dipanggil wahidah. Kita orang Melayu panggil wahidah. Wahidah tu tunggal tu, wahidah. Bintun wahidatun ataupun al-bintul wahidah, anak perempuan tunggal. Jadi dia dapat kat dia 1/2. Kalau anak perempuan ramai, mak ngah saya anak perempuan semua, 6 orang perempuan semua. Itu orang panggil anak perempuan ramai. Mereka akan dapat 2/3. 2/3 untuk anak perempuan yang ramai. Kemudian asabah, jika si mati ada anak perempuan dan anak lelaki. Hak ni anak campur. Macam saya, anak lelaki ada 2 orang, anak perempuan ada 4 orang. Ni kita panggil anak bercampur. Si mati ada anak lelaki, si mati juga ada anak perempuan, maka kesemua anak lelaki dan anak perempuan mendapat asabah. Tak dapat pecahan lah, dapat baki. Asabah tu baki. Baik. Cucu perempuan pula, bintul ibni. Bintul ibni, kalau anak bintul ibni ni cucu perempuan dari anak lelaki. Kalau mayat ada seorang anak perempuan, seorang anak perempuan mayat ni dapat 1/2. Bintul ibni boleh dapat 1/6. Nanti kita belajar. Bintul ibni 1/6, bintun 1/2. Ni yang ni. Yang ni kan. Kalau anak perempuan mayat seorang dapat 1/2, cucu mayat boleh dapat 1/6. Tapi kalau anak perempuan mayat ramai, dapat 2/3, cucu mayat tak dapat apa.
Cucu mayat ni dipanggil bintul ibni. Bintul ibni. Baik, kita mengaji bintun dululah sebelum kita nak mengaji bintul ibni. Kita buat latihan. Kalau tuan-tuan ada kes-kes apa nak tanya, kes faraid ni boleh kita kongsikan dan boleh kita kira. Tolong kira bagi. Kita boleh tolong kira bagi. Baik, kita katalah seorang tengok ni kita nak kira ni. Seorang mayat. Ini kes-kes betul ni. Ada orang tanya saya. Seorang lelaki, dia mati, dia ada isteri. Okay, kita tulis ni isteri dia seorang. Allahu Akbar, bahasa Arab dulu. Okey. Kita senaraikan dulu orang yang layak. Okay, mayat ada isteri. Mayat ada 2 anak perempuan. Kemudian mayat ni dia ada anak lelaki tapi anak lelaki dia mati awal pada dia. Mayat dulu ada anak lelaki tapi anak lelaki dia mati lebih awal daripada dia. Anak lelaki ni ada anak cucu lelaki. Cucu lelaki ada lagi. Cucu lelaki. Cucu lelaki dari anak lelaki. Isteri ni Arab panggil zaujah. Anak perempuan Arab panggil bintun. 2 orang. Binta ni 2 orang anak perempuan. Kemudian mayat ada cucu lelaki dari anak lelaki. Dalam bahasa dia panggil ibnul ibni. Dipanggil ibnul ibni. Cucu lelaki dari keturunan anak lelaki. Ibnu al-ibni. Okey. Mayat ada isteri ni. Yang ni kes benar ni. Ada orang suruh saya kira. Baik, isteri dapat berapa, tuan-tuan? Tuan-tuan boleh tulis dalam ruang komen. Isteri mayat dapat berapa pecahannya? 1/2 orang anak perempuan mayat dapat 1 per berapa? Dan cucu lelaki daripada anak lelaki ni dapat berapa? Okey, isteri mayat. Siapa tahu? Mudah ya isteri. 1/8. Okey, 1/8. Isteri 1/8 atau 1/4. Itu je lah. Hak isteri. 1/8. Okey, 2 orang anak perempuan mayat. Tengok sini. Anak perempuan tengok atas ni. Kalau seorang 1/2, kalau ramai 2/3 kan. Tengok atas ni lah. Bahagian untuk anak perempuan. Kalau seorang 1/2, ni bukan seorang, ni 2 orang. 2 anak perempuan mayat, mana 2/3. Kemudian cucu lelaki dari anak lelaki ni, kita kena tahu dia layak dapat ke tak? Dia cucu. Jawabnya dia layak. Cucu lelaki, dia dihalang oleh anak lelaki. Bila anak lelaki tak ada, maka cucu lelaki ni berkelayakan. Ingat tak? Cucu lelaki dari anak lelaki, dia terhalang dengan anak lelaki mayat. Kalau anak lelaki mayat ada, dia tak dapat. Kalau anak lelaki mayat tak ada, dia dapat. Dapat asabah. Dapat apa? Dapat asabah. Kalau tulis Arab, kita tulis ain lah sini. Nampak ain tu. Ibnul ibni hanya yang boleh halangnya ibnun saja. San. San tu anak lelaki kan, dia boleh halang cucu lelaki. Kalau anak lelaki tak ada, maknanya cucu lelaki tidak ada yang menghalangnya. Anak perempuan tak boleh halang cucu lelaki, anak perempuan. Anak perempuan ni tak boleh halang cucu lelaki. Cucu lelaki ni yang halangnya ialah anak lelaki mayat itu sendiri. Ada ke anak lelaki mayat dalam ni? Tak ada. Mungkin dulu ada lah anak lelaki, tapi anak lelaki tu mati dulu. Sekarang bila mayat tu mati, dia ada 2 orang anak perempuan dan dia ada cucu lelaki daripada anak lelakinya. Cucu lelaki ni berhak mendapat asabah.
Yang boleh halang cucu lelaki ni hanya anak lelaki mayat. Bukan anak perempuan mayat, anak lelaki mayat. Bila dalam kes kita tak ada anak lelaki mayat, maka cucu lelaki ni berkelayakan. Dapat apa? Dapat asabah. Kemudian di sini kita buat, asal masalahnya di sini, bila ada 8 dan 3 ni asal masalah apa? Saya beritahu 8 dan 3 asal masalahnya 24. 8 dan 6 asal masalahnya 24. Gitu. 8 dan 6 asal masalahnya 24. Cara dia kita tahu belakang dah. Kita buat sifir 8 dan sifir 3. 8, 16, 24. Sifir 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Cara mudah nampak nombor 8, nampak nombor 3. Terus kita buat asal masalah 24. Asal masalah 24. Kemudian, isteri dapat berapa? 8 kali 3. Isteri dapat 3. Gandaan sepunya terkecil lah. 24. Tengok sifir 8, sifir 3. Ni 8 kan? Ini 3. Tengok dua sifir ni, apa nombor serupa? Dalam sifir 8, ada 24. Dalam sifir 3 pun ada nombor 4. Same nombor lah. Yang ni pula, 3 darab berapa 24? 3 darab 8. Tapi tak boleh tulis 8 sini. Kena tulis 16. Sebab ni 2/3. Bukan 1/3. Jadi, 3 kali 8, 24. Tapi tak boleh tulis 8. Kena padang 8 ni, tulis 16. Kemudian baki kita bagi dekat cucu lelaki. Bakinya berapa? Kita tengok 16, 17, 18, 19. Maknanya 20, 21, 22, 23, 24. 5 lagi. Ada 5 baki, kita bagi dekat cucu lelaki. Gitu. Kotak-kotak tepi ni tak perlulah. Kotak tepi ni tak perlu. Inilah penyelesaian dia. Maknanya, kemudian kita tengok ni 2 orang anak. Ada per head, ada jumlah orang 2 orang. Kita tengok siham 16. 16 boleh bagi 2 tak? 16 boleh bagi 2. Jadi tak perlu kita buat tasahih masalah. Tasahih masalah ialah kita mengangkat satu nombor kali dengan asal masalah. Tak perlu. Bila boleh bahagi itu tak perlulah. Okey, inilah dia punya. Kemudian kita tengoklah tarikah dia, harta peninggalan dia berapa. Kalau harta peninggalannya 24,000, maka isteri dapat 3,000. 2 orang anak perempuan dapat 16,000. Cucu lelaki dari anak lelaki ni dapat 5,000. Yang kita nak tekankan, kadang-kadang orang duk ingat dia cucu, ni pun ni anak dia cucu jauh. Cucu lelaki hanya boleh dihalang oleh anak lelaki mayat. Kena ingat tu. Walaupun dia jauh, tapi tak ada halangan, dia dapat. Jadi jangan dibahagikan pusaka itu kepada isteri dan anak perempuannya. Cucu ni siapa halang dia? Tak ada siapa halang dia. Ibn menghalang Ibnul Ibni. Ibn tak ada, Ibnul Ibni berkelayakan. Gitu. Ayah tak boleh halang Ibnul Ibni, ayah mayat. Datuk tak boleh halang Ibnul Ibni. Ibnul Ibni, cucu lelaki dari anak lelaki mayat tu, yang boleh halang hanyalah anak lelaki mayat. Kalau mayat ada anak lelaki, dia boleh halang. Aku anak, hang cucu. Gitu. Tapi anak perempuan tak boleh halang. Dia tak boleh kata, kami anak mayat. Hampa ni cucu mayat. Dia tak boleh cakap macam tu. Sebab ni cucu lelaki daripada anak lelaki, yang boleh halangnya hanyalah ibnu. Okey, itu kita kena tahulah.
Ini satu masalah. Sekarang kita buat masalah anak perempuan ni bercampur dengan anak lelaki. Kita buat masalah. Ada 2 orang anak perempuan. Kemudian ada 2 orang anak lelaki. Semua ni kita kena padam dulu. Ni masalah lain. Okey. Ini masalah baru. Isteri dapat 1/8. Okey. Di sini ada anak perempuan dan anak lelaki. Keluarga zuriat dia bercampur. Anak perempuan, mayat tu ada anak perempuan, mayat tu juga ada anak lelaki. Mayat sini suami lah. Sebab dia meninggalkan isteri. Yang mati tu suami. Bila anak bercampur macam ni hak ni lah. Asabah jika si mati ada anak perempuan dan anak lelaki. Kita buat asabah. Ain. Kena tulis harap. Ain macam tu. Ain tu asabah. Okey. Cucu lelaki dari anak lelaki ni dapat tak? Cucu lelaki dari anak lelaki ni dapat apa? Dapat ke tak dapat? Jawab dia. Dapat ke tak? Terhalang. Ustaz Faisal kata terhalang. Kalau kita tak tahu, kita kata dapat tak dapat atau kita mula-mula kita ingat Ibnul Ibni ni dia bila-bila pun dia akan dapat asabah. Bila-bila pun dia dapat asabah. Tak dapat kan? Okey. Anak lelaki pun asabah. Kalau kita buat macam ni, kita kena fikir balik. Dalam kira-kira faraid tidak boleh 2 ain. Kalau kita tak tahulah siapa halang siapa-siapa. Kalau kita tak tahu, kita kena ingat dalam kira-kira faraid dia tak boleh 2 kali asabah. Dalam 2 kotak, 2 kolom. Jadi jawapannya, tidak boleh 2 asabah, 2 huruf ain tak boleh. Maka dia ni memang tak dapat. Siapa halang dia? Anak lelaki yang halang. Cucu lelaki terhalang dengan anak lelaki. Bukan anak perempuan ni halang. Anak perempuan tak boleh halang cucu lelaki. Cucu lelaki daripada anak lelaki mayat. Cucu tu macam contoh. Nama Hasan bin Hazim bin Zamri. Saya mati, Zamri, saya mati. Hasan bin Hazim tu dipanggil cucu lelaki yang melalui keturunan anak lelaki mayat. Dia terhalang dengan ni. Jadi dia tak dapat. Dia tak dapat. Terhalang. Mahjub dalam bahasa Arab dipanggil apa? Mahjub. Dia tak dapat apa lah. Nak kena tahu siapa halang dia tu. Ibnun menghalang Ibnul Ibni. Gitu. Jadi yang dapat ni je lah. Asal masalah apa? Ini nombor 8 kan? 8 ni lah jadi asal masalah. Tak perlu kita GST lah. Sebab hanya ada nombor 8. 8 tu lah asal masalah. 8 darab berapa 8? 8 darab 1. 8. Bakinya berapa? Bakinya 7. Bakinya tu 7. Di sini oleh kerana ramai sini adadur ru'us, bilangan anak ramai, kita kena tengok cocok tak cocok, sesuai tak sesuai. Tengok jadi 7 boleh tak bahagi dengan kena tahu dulu ni berapa orang ni. Anak mayat ada berapa orang? 7 boleh bahagi tak dengan jumlah anak mayat? Anak mayat ada berapa orang? Kena tahu dulu. Anak lelaki ada 2, anak perempuan ada 2. Kalau kita kata anak mayat ada 4 orang, tak betul. Kan? Kalau kita kata mayat ada 4 orang, tak betul. Anak dia bukan 4 orang. Anak dia bukan 4 orang. Anak mayat dah berapa? Sini kena tahu aku jumlah anak mayat. Ni yang panggil mahfuzat. Berapa anak mayat? Anak mayat ada berapa? Kena tahu tu dulu. Ada 6 kan? Hak laki tu kita kira macam 4 orang ni. 2 lelaki dia double jadi 4, 5, 6. Anak mayat ada 6. Jadi kita tulis sini jumlah anak mayat ada 6. Hak kotak tepi ni, hak sayap ni dipanggil mahfuzat. Sekarang kita tengok 7. Ni cannot. 7 boleh bagi 6 tak? Macam tu. 7 boleh tak bagi 6? Tak boleh.
Mana boleh 7 bagi 6. Maka 6 ni, jumlah anak mayat ni kita buat naik atas, kita kalikan di sini. 8 ni asal masalah, darab dengan 6. Asal masalah darab dengan 6, dia akan timbul satu kotak lagi. Dia akan jadi satu kotak tepi ni, nama apa tahu kotak ni? Hak ni asal masalah ni. Kotak sebelah ni dinamakan tas. Tas apa? Tasheh masalah. Kan? Mana dia? Kita kena tambah kotak sini. Ni kotak ni nama tasheh masalah. Baik, silap. Okey. Kita ambil sini. Saya tak berapa pandai. Okey, macam tu. Dan semua ni kita kena tambah. Okey. Ini pun tertambah. Oh. Allah. Jepek habis. Tambah sini. Macam itulah lebih kurang. Baik. Ini panggil tasheh masalah. 8 darab 6. 8 ni asal masalah. 6 ni ada duru'us bilangan orang. Jumlah orang kita buat naik kali atas ni. Bukan payah pun. Farid senang ya. Kena minat ya. Sekarang di sini dipanggil tasheh masalah. 8 kali 6 berapa tau? 8 kali 5, 40. 8 kali 6, 48. Lepas tu semua ni kena kali 6 lah. Bila kita buat naik 6, semua kena kali 6. Kali 6, ni pun kena kali 6. 1 kali 6, 6. 7 kali 6, 7 kali 5, 35. 7 kali 6, 42. Kan? 42. Gitu lah. Maknanya cucu lelaki dari anak lelaki. Apa ni? Saya tak nampak komen. Terhalang dengan pak penakan. Kita tak usah fikir pak penakan, tak pak penakan lah. Nak mudah faraid ni, fikir macam ni je. Mayat ada anak lelaki. Mayat ada cucu lelaki. Cucu lelaki tak dapat lah. Pasal mayat ada anak lelaki. Yalah betul lah pak penakan. Cara kita fikir, anak lelaki mayat tu pak penakan kepada cucu mayat. Betul ya? Tapi kalau kita fikir macam tu, dia jadi rumit kepala kita. Kita tahu pangkat dia ni cucu mayat. Dia ni anak lelaki mayat. Cucu mayat tak dapat. Dia ni anak mayat. Ibn. Anak lelaki mayat. Yang ni cucu lelaki mayat. Jadi anak lelaki menghalang cucu. Anak lelaki dia halang cucu mana pun. Ingat tu je. Anak lelaki menghalang cucu lelaki dan juga cucu perempuan. Anak lelaki tu. Anak perempuan tak halang. Anak perempuan tak halang cucu lelaki. Okey, habis ya. Cukup 48. Skrin nampak separuh je. Ni. Oh, dia tunduk. Macam tu. Okey. Boleh nampak? Ni cara kira dia. Lepas tu baru kita tahu harta dia berapa. Harta berapa? Macam biasalah, harta kita akan bahagikan dengan 48. Kita akan darabkan dengan nombor ni. Jadi sekarang 42. Boleh tak bahagi dengan 6? Boleh kan? 42 boleh bagi 6. Maknanya anak perempuan dapat 7. Setiap anak perempuan dapat 7. Anak lelaki dapat 14. Gitu. Maknanya setiap, yang maksud 42 ni, setiap anak perempuan dapat 7. 7 per 48 lah. Dan anak lelaki akan dapat 14 per 48 lah. Setiap dapat 14 per 48. Betul. Boleh tak? Boleh faham tak? Apa harta kalau kata ada 2 juta, 3 juta pun tak ada masalah. Harta bahagi dengan yang ni yang panggil tasheh, istilah dia tasheh masalah. Mana harta bahagi 48, kemudian darabkan dengan 6. Dapatlah bahagian isteri. Okey, anak
dapat macam tu 42. Yang kita belajar ialah anak lelaki menghalang cucu lelaki. Mahupun cucu perempuan. Anak lelaki ni memang dia halang. Dia halang cucu lelaki, dia halang cucu perempuan. Kerana dia lelaki dan dia dekat dengan mayat. Adapun anak perempuan dia tak halang cucu. Anak perempuan tak halang cucu. Tak boleh halang. Yang pertama kerana dia perempuan. Yang kedua, cucu lelaki, yang boleh halangnya hanya anak lelaki. Bila tak ada anak lelaki, dia berhak dapat. Kita buat latihan mula tadi tu, cucu lelaki dapat. Kerana tiada penghalang. Boleh faham? Ada soalan tak? Setiap anak lelaki dapat apa? Setiap anak lelaki dapat 14/48. Ini maknanya anak lelaki dapat 2 kali lebih besar daripada anak perempuan. Biasalah, lidzakari mithlu hadzil unsayain, anak lelaki akan dapat seperti 2 orang anak perempuan. Kan payah pun. Kalau minat boleh ikut selalu, fahamlah. Ni kita cerita anak mayat. Cucu lelaki tak dapat. Cucu lelaki tak dapat. Siapa halang dia? Bukan anak perempuan mayat. Anak perempuan mayat tak halang. Yang halang dia adalah anak lelaki mayat. Okey. Gitu. Sekarang saya nak beritahu anak perempuan tidak menghalang cucu. No? Tadi kita belajar dah. Anak perempuan mayat tidak boleh menghalang cucu. Tak boleh. Yang boleh halang cucu hanya anak lelaki mayat. Saya nak buat satu saya nak tunjukkan anak perempuan mayat tidak boleh menghalang cucu mayat. Saya nak tunjuk ni. Okey. Katalah mayat ni dia ada ayah. Mayat ada ayah. Ibu bagi ramai sikit, ada ibu. Ada siapa lagi? Ada 1 orang anak perempuan. Okey. Perempuan. Seorang anak perempuan, kemudian mayat juga ada cucu. Nah, habaq kata anak perempuan tak halang cucu. Dia tak boleh kata aku anak mayat, aku dekat dengan mayat, hampa cucu, hampa jauh. Tak. Anak perempuan tak halang cucu. Dhabit hak tu lah, anak perempuan mayat tak halang cucu mayat. Tapi cucu hak mai ikut anak lelaki lah. Bintul ibni, cucu perempuan daripada anak lelaki mayat. Atau ibnul ibni, cucu lelaki daripada anak lelaki mayat. Kalau cucu hak belah anak perempuan mayat tu memang dia bukan pewaris. Ibnul bint, cucu lelaki yang mai ikut anak perempuan mayat tu bukan pewaris. Cucu perempuan daripada keturunan anak perempuan mayat pun bukan pewaris. Yang kita maksudkan cucu ni adalah cucu yang mewarisi cucu dari anak lelaki mayat. Okey, ni 1 orang anak perempuan mayat. Dalam masa yang sama, mayat juga ada cucu. Cucu perempuan. Dari siapa? Dari anak lelaki mayat. Okey, kata ada seorang juga. Seorang dia ada anak perempuan seorang dan dia ada 1 cucu perempuan dari anak lelaki mayat. Dari anak lelaki ni penting ni. Sebab cucu kalau mai daripada anak perempuan memang dia bukan pewaris. Baik, kita tengok ni. Ayah dapat apa ayah dalam kes macam ni? Kena tahu ayah kita ngaji dulu. Ayah dia ada 3. 1/6. 1/6 tambah asabah atau asabah. Kena check balik nota. Tu ayah, father. Ayah mayat. 1/6 ke? 1/6 tambah asabah ke? Asabah. Tolong tulis dalam ruang komen. Ayah dapat apa? Kita bukan nak mengaji ayah. Ayah mengaji dah dulu. Kita nak mengaji anak perempuan mayat. Dia ada hak dia. Tapi dia tak boleh halang cucu mayat. Gitu. Okey, ayah dapat apa?
Tengok balik 1/6 ke? 1/6 tambah asabah ke asabah? Tak lari pada 3 keadaan tu 1/6 asabah. Ada yang kata ayah dapat 1/6 saja. Hak mana satu ni? 1/6 asabah, 1/6 tambah asabah kan 1/6 saja? Only. Yang betulnya 1/6 tambah asabah. Kena buat perkataan tambah. Pasal apa 1/6 tambah asabah? Sebab zuriat mayat tu perempuan belaka. Tak ada anak lelaki, tak ada cucu lelaki. Kalau zuriat mayat tu anak lelaki, cucu lelaki, baru ayah dapat 1/6. Ni zuriat mayat tu perempuan ni. Tengok, ni anak perempuan mayat, ni cucu perempuan mayat. Cucu hak mai kot anak lelaki lah. Mana anak lelaki dia mati dulu pada dia. 1/6 kena buh tambah. Mana tambah? Ni tambah. Tambah asabah. Gitu. Kalau nak tulis harap, kita buat ain lah. 1/6 tambah asabah. Mak 1/6 lah. Mak payah nak dapat 1/3. Kita sebut dulu. Mak nak dapat 1/3 syarat si mati tak ada anak, si mati tidak berbilang sedara. Kalau si mati ada sedara-sedari, mak dapat 1/6. Biasanya mak dapat 1/6. Memang biasalah mak dapat 1/6 tu. Mak 1/6. Nak dapat 1/3 payah. 1/3 baki dalam masalah gharrawain, masalah khusus. Dia ada rukun dia, isteri, ibu ayah atau suami ibu ayah. Biasa-biasanya mak akan dapat 1/6. Boleh juga dapat 1/3 bila si mati tidak ada zuriat yang mewarisi dan si mati tidak ada saudara-saudari. Si mati ni tunggal. Macam tu, tak ada abang, tak ada kak. Fali ummihi thuluth. Okey, anak perempuan seorang dapat berapa? Hak ni kita mengaji hari ni. Anak perempuan seorang tunggal. Dia bukan boleh halang orang, cuma dia dapat hak dia. Tu anak perempuan, dia tak halang orang, dia boleh dapat hak dia. Satu anak perempuan, mana anak perempuan tunggal. Dapat berapa anak perempuan? 1/2. 1/2. Kalau tak ingat, boleh tengok nota. Nota hak saya tulis tadi tu. Cuma saya nak tekan, nak taukidkan, anak perempuan tak boleh halang cucu perempuan. Jangan kita ingat, aku anak mayat, hampa generasi kedua, hampa cucu mayat, hampa tak layak. Jangan macam tu. Yang boleh kata macam tu anak laki mayatnya. Anak perempuan tak boleh cakap macam tu. Cucu berkelayakan. Sebab dia pun cucu ni mai kot anak laki. Dia layak. Dapat apa ni? Di sini ulama kata, bila ada anak perempuan dan ada cucu perempuan, cucu ni dapat juga sebab ni kira mak menekan ni apa? Kalau nak kira mak menekan lah. Mayat mati ni mak menekan. Ni anak menekan. Macam tu. Saya tak suka duk kira anak menekan penin. Kita kira ni pun ni anak mayat, ni pun ni cucu mayat. Hak cucu mayat ni tak ada anak lelaki. Maka yang boleh halang cucu hanya anak lelaki. Ni bukan anak lelaki, ni anak perempuan. Anak perempuan tak boleh halang. Jadi cucu dapat 1/6. Ini ilmu baru. Cucu perempuan dapat 1/6. Yang ni ilmu barulah. Cucu perempuan dia dapat. Sebab anak perempuan tak boleh halang dia dapat 1/6. Yang ni dalam istilah faraid dalam bahasa Arab dipanggil takmilatan lithulutsain. Melengkapkan bahagian 2/3. Tonton tengok jari saya ni. Anak perempuan dapat 1/2, cucu perempuan dapat 1/6. 1/2 tambah 1/6, dia akan jadi 2/3. Macam inilah. Kita tengok bawah ni saya tulis. 1/2. Kalau kita tambah dengan 1/6, jawapan dia 2/3. Betul tak betul? 1/2 tambah 1/6 akan jadi 2/3. Betul tak betul? 1/2 ni setengah. 1/6 ni kita buat contoh jam lah. Sejam ada berapa minit? Sejam. Nak bagi nampak lah. Sejam ada berapa minit? Sejam ada 60 minit. Betul no? Sejam ada 60 minit.
Kalau 1/2 jam, setengah jam berapa? 1/2 jam. Maksudnya berapa minit? 30 minit. Boleh? Tambah 30 minit ni kita tambah dengan 1/6 jam. Kita tambah dengan 1/6 jam. 1/6 jam berapa minit? Sejam 60 minit. 1/6 mana 10 minit lah. Betul tak 10 minit? 1/6 jam mana 10 minit. Maknanya 30 minit tambah dengan 10 minit. Jumlah dia berapa? Total dia berapa minit semua? 40 minit. Betul tak 40 minit? 40 minit tu, ya Allah, cerita minit-minit dah pula. Nak bagi nampak. Okey, ni 1/2 tambah 1/6, 2/3. Bila anak perempuan dapat 1/2, maknanya ada baki 1/6. Pasal anak-anak perempuan ni bila ramai, mereka dapat 2/3. Tadi saya tulis dah tadi, anak perempuan kalau seorang 1/2. Kalau ramai 2/3. Maknanya kita anggap mereka ni seperti anak-anak perempuan mayat yang ramai, kita bagi 2/3. Ni 1/2, ni 1/6. Total 1/2 dengan 1/6, 2/3. Tak faham? Tak faham, saya bawa dalam bentuk kiraan jam. 1/2 jam, setengah jam, maknanya 30 minit. Sejam 60 minit. 1/2 jam makna setengah jam, 30 minit. Tambah dengan 1/6 jam, makna 1/6 tu 10 minit. 10 minit, 10 minit, 10 minit, 10 minit, 10 minit. 10 kali 6, 60 lah. Makna 10 minit. Jawapannya 40 minit. 40 minit itulah 2/3 jam. 2/3 jam. 1/3 jam 20 minit. 2/3 jam 40 minit. 3/3 jam 60 minit. Jadi 2/3 jam ialah 2/3 jam. Maksud 2/3 jam dia 40 minit. Dapat lah tu. Faham ke tak faham? Saya buat contoh jam ni nak bagi faham lah. Tak faham juga tak tahu. Nak habaq kata, bila anak perempuan tunggal, dia tak boleh halang cucu, satu bab. Dia dapat hak dia 1/2. Dia tak boleh kata cucu mayat tak dapat. Cucu mayat akan dapat 1/6. Pasal apa cucu mayat dapat 1/6? Pasal 1/2 jika ditambah dengan 1/6, jawabnya 2/3. 2/3 itu bajet lil banat, untuk anak-anak perempuan. Cucu pun dianggap anak dalam masalah begini. Faham ke tak faham? Macam tu. Tengok ni dulu. 1/2 tambah 1/6. Tu yang kita bagi 1/6 tu pasal kita nak takmilatan. Kita nak apa dalam bahasa Arab dipanggil apa? Ayat ni dalam bahasa Arab lah. Siapa yang mengaji bahasa Arab dipanggil takmilatan lis sulusain. Kita bagi 1/6 untuk cucu. Pasal apa bagi kat cucu? Pasal anak mayat perempuan. Anak perempuan tak boleh halang cucu. Tu satu point. Okey, kita bagi dekat anak perempuan 1/2, itu hak dia. Baki lagi 1/6 bagi dekat cucu perempuan mayat. Bagi yang tak nampak, saya tunjuk balik kotak atas ni. Sebelum kita buat asal masalah, kita kena tahu dulu hak-hak masing-masing. Ayah dapat 1/6 tambah asabah. Kita mengaji dah. Father ni ayah mayat. Ibu ni ibu mayat. Anak perempuan ni anak perempuan mayat. Cucu ni cucu mayat. Semua kait dengan mayat. Jangan tanya ni ayah siapa? Ayah ustaz kah? Tak, bukan ayah saya. Ayah mayat. Ni ayah ni duduk mana? Duduk Penang ke Pahang? Tak penting. Ayah mayat. Bila sebut ayah mayat. Ayah, kita mengaji dah banyak kali dah. Ayah dapat 1/6 tambah asabah pasal mayat ada zuriatnya perempuan. Ni anak perempuan, ni cucu perempuan. Kalau ayah ada zuriat lelaki, kalau mayat ada zuriat lelaki, ayah dapat 1/6 saja. Kalau mayat tak ada zuriat langsung, ayah dapat asabah. Ayah ada 3 keadaan. Melengkapkan 2/3 bahagian anak-anak perempuan. Okey, ibu dapat 1/6 kerana si mati ada
far'il waris. Ada zuriat yang mewarisi. Seorang anak perempuan kita mengaji pagi ni, anak perempuan tunggal, dia dapat 1/2. Cucu, adakah dia menghalang cucu? Tak, dia tak boleh halang. Yang boleh halang siapa? Anak laki mayat saja yang boleh halang cucu mayat. Oh, gitu. Habis tu, cucu dapat berapa? Tengok bila anak perempuan mayat dapat 2/3, cucu dapatlah 1/6. Pasal kita nak bagi kat mereka ni 2/3. 2/3 mana Ustaz? Tengok balik nota atas ni. Mana dia saya tulis mula-mula tadi nota. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana dia 2/3? Sabakna. Allahumma salli ala sayyidina. Ini cerita orang Rawain. Mana dia? Nenek pun kita mengaji dah. Banyak mengaji dah ni. Ni. Anak perempuan mayat kalau seorang 1/2. Kalau anak perempuan mayat ramai 2/3. Dalam kes tadi anak perempuan mayat seorang. Tapi kita nak perhabis bajet 2/3 tu, kita bagi dekat cucu sama. 2/3 jika ramai anak perempuan. 2 orang atau lebih. Jadi, dalam masalah yang kita kira tadi, anak perempuan memanglah seorang. Tapi, bajet ada. Bajet 2/3 tu. Takmilatan lisulusain melengkapkan 2/3 bahagian. Peruntukan yang Allah bagi dekat anak perempuan atau cucu perempuan ialah 2/3. Tu yang dapat 1/6 tu. Dalam bahasa Arab dipanggil 1/6 ni apa? As-sudusu takmilatan li sulusain. 1/6 kerana maf'ul li ajli. 1/6 ni as-sudusu dia dapat 1/6 pasal apa? Takmilatan li sulusaini. 1/6 kerana hendak menyempurnakan 2/3 bahagian. Bahagian apa? Bahagian ni apa ni lah? Ni 1/2, 1/6. 1/2 campur 1/6. Jawapannya 2/3. Macam mana nak faham? Tengok sini. 1/2 tambah 1/6, 2/3. Nak faham lagi? Tengok dalam bentuk jam. Saya sebut jam. Sejam ada 60 minit. 1/2 jam, 30 minit. 1/6 jam, 10 minit. 30 campur 10 minit, 40 minit. 40 minit tu dipanggil 2/3 jam. 2/3 jam, lebih pada setengah. 40 minit. Gitu. Dua per 3, 40 minit. Kalau 45 minit tu lebih lagi lah. Lebih lagi ya. Boleh faham? Kan tak faham? Ada masalah lagi tak? Ini kalau anak perempuan mayat dapat 1/2. Kalau anak perempuan mayat ramai dapat 2/3, cucu tak ada. Tak ada apa? Tak dapat lah. Kalau anak perempuan mayat 2/3, cucu ni tak dapat. Bukan anak perempuan menghalang cucu, tapi bajet dah habis, peruntukan dah habis. Faham tak? Kalau anak perempuan mayat ni ramai, contoh dia ada 2 orang di sini. 2 anak perempuan mayat. Maknanya dia dapat 2/3. Bila dapat 2/3, cucu ni la syai', tak dapat apa. Kenapa tak dapat? Anak perempuan halang. Bukan anak perempuan halang. Anak perempuan dah menghabiskan peruntukan 2/3 itu. Faham ke tak faham? Anak perempuan tidak menghalang cucu perempuan. 1 poin. Tapi dalam situasi tertentu, cucu perempuan tak dapat. Bila? Bila anak perempuan mayat dah perhabis 2/3 tu. Tengok saya nak apa? Nak buat contoh. Sini saya nak ubah 1 anak perempuan mayat ni, saya nak ubah kepada 10 anak perempuan mayat. Ramai kan? Anak perempuan mayat ada 10 orang. Dapat berapa ni? Kalau 10 anak perempuan mayat, dapat berapa pecahan? Jawab yang tu dulu. Boleh ikuti? 10 anak perempuan. Berapa pecahan yang mereka dapat? Tolong tulis dalam ruang komen. 10 anak perempuan mayat dah berapa? Ni saya padam ni. Tak betul ni. Ni masalah lain pula. Saya kosongkan. Okey. Tu pakat dia tulis tu. Alhamdulillah. Berapa? 2/3. Dah ramai. Anak perempuan mayat 2/3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Okey, betul ya? 2 per 3. 2 per 3. Okey, cucu perempuan mayat dapat tak? Tak dapat ah. Tak dapat pasal apa? Dihalang ke? Bukan masalah halang tak halang. Kita sepakat anak perempuan tak halang. Bukan halang, tapi apa nak kata? Dah habis dah 2 per 3 dekat anak perempuan, cucu tak dapat ah. Ustaz kata anak perempuan tak halang cucu. Memang tak halang, tapi benda dah habis, nak bagi apa lagi? Benda dah habis 2 per 3 tu full dekat anak perempuan. Anak perempuan mayat pun dah ramai. Dah dapat 2 per 3. Jadi bajet habis. Tengok sajalah cucu tu. Faham ke tak faham? Bajet habis. Cucu tu melangut tengok saja. Bukan anak perempuan ni menghalang cucu perempuan tak. Dia tak halang. Yang boleh halang anak lelaki. Tapi pasal apa cucu perempuan tak dapat? Pasal anak perempuan ni dah menghabis istighraq. Mereka dah menghabiskan peruntukan 2 per 3. Maka sini tak ada apa. Nak bagi 1 per 6 lagi. 1 per 6 ni gu dengan 1 per 2. Kalau anak perempuan 1 per 2, cucu 1 per 6. Pasal gabungan kombinasi 1 per 2 dengan 1 per 6 itu 2 per 3. Yang ni tani saja dah 2 per 3, cucu tak dapat. Faham tak? 1 per 6. Kalau tambah lagi, tak kena lah. Kita jangan tengok masalah ayah ibu ni, jangan tengok. Ayah dia ada hak dia, ibu hak dia. Kita nak kira hubungan anak perempuan dengan cucu perempuan. Anak perempuan tidak boleh menghalang cucu perempuan. Jangan tengok atas ni. Atas ni baik pergi kat Nepal. Atas ni baik pergi. Kita nak tengok bila anak perempuan dah menghabiskan bajet 2 per 3, maka cucu tidak dapat. Bukan anak perempuan. Anak-anak perempuan mayat kata, kat, maaf no, kata kat Nepal ni. Kami tak halang hampa tau. Tapi kami ramai. Peruntukan 2 per 3 tu kami perhabis kat kami. Hampa tak dapat lah. Gitu. Boleh faham tak? Lepas tu baru kita kira. Kita buat asal masalah di sini. Faham tu dulu baru boleh buat asal masalah. Jangan penin. Tadi ustaz kata cucu perempuan dapat. Hak dapat tu pasal anak perempuan mayat seorang. Anak perempuan mayat seorang dapat 1 per 2. Jadi adalah lebih lagi 1 per 6 tu. Hak ni anak perempuan mayat bercambah berlambak 10 orang tu. 2 orang pun kira ramai dah dalam faraid. Bila ramai ni pun dah ambil dah 2 per 3 tu, tak ada balance, tak ada baki pun dah, tak payah bagilah dekat cucu. Boleh? Saya pun tak tahu tuan-tuan faham ke tak faham. Ustaz kata cucu dapat, ustaz kata cucu tak dapat. Saya nak habaq macam mana? Boleh faham ke tak? Kalau 1 per 2, kita boleh bagi 1 per 6. Bukan kita bagi. Dalam hadis pun ada. Nanti kita jumpa. Hadis 40 ni. Tentang hukum fiqah. Nanti ada kes ni. Seorang anak perempuan mayat dan cucu perempuan mayat. Anak perempuan mayat 1 per 2. Cucu dapat 1 per 6. Untuk menyempurnakan 2 per 3. Tapi kalau anak perempuan mayat tu dah ramai, dah balun, dah pediah kat Nepal 2 per 3 tu, maka tak ada apa-apa lagi lah untuk cucu. Bukan kita kata anak perempuan menghalang cucu. Tidak. Tetapi peruntukan 2 per 3 itu sudah habis. Bila dah habis, cucu nak dapat apa lagi? Tak apa-apa. Gitu. Yang boleh halang cucu hanya anak lelaki. Son. S-O-N. Gitu. Hak tu anak lelaki, dia tak fikir lah. Dia seorang pun dia halang cucu. Bukan masalah seorang dua. Ada anak lelaki, dia halang cucu. Cucu lelaki ke, cucu perempuan semua dia halang. Okay, sekarang kita buat asal masalah. Di sini ada 6, 6, 3. Asal masalahnya 6 lah, no? Sifir 6 bermula dengan 6. Sifir 3 pun 3, 6. Jadi yang ni kita buat GST lah, gandaan sepunya. Ni nombor 6, ni nombor 3. Buat sifir 6 dan buat sifir 3. Kita akan jumpa same nombor. Nombor serupa ialah 6. Sifir 3, 3, 6. Sifir 6 memang dia start dia pun nombor 6 dah.
Jadi 1/6 ni 1. 6 kali 1, 6. Yang ni pun 1. 6 kali 1, 6. Yang ni 2/3. 3 kali 2, 6. Tapi tak boleh tulis 3. 3 kali 2, 6. Jangan tulis 2. Tulis gandaan 2 iaitu 4. Jadi inilah habis di sini. Ayah dapat 1/6 tambah ansabah. Kita tak tambah apa-apa lah dekat ayah. Pasal tidak ada lebihan. Nak tambah ke? Tambah kosong lah. Ayah tak dapat apa lah. Nak tambah tu, ayah 1/6 tambah ansabah jika ada lebihan. Kalau tak ada lebihan, ngam-ngam tu tak tambah apa lah kat ayah. Ayah 1, ibu 1, anak dapat 4. Kemudian di sini, di sini. Di sini kita tengok pula, pasal ni ramai kan. Ni, cucu tak dapat. Cucu tak dapat bukan dihalang oleh anak perempuan. Bukan. Kita guna ayat tak dihalang pun. Tapi kerana dah habis 2/3 dekat anak perempuan. Cucu tak dapat. Jadi di sini kita tengok pula. Ni siham 4. Ni ada duru'us bilangan mereka 10. 10 orang. Ni can ke cannot? Boleh bahagi ke? 4 ni. 4 boleh tak bahagi dengan 10 ni? 4 bagi 10 tak boleh kan? Bila tak boleh, kita buat satu mahfuzat dulu. Buat sini. Bilangan. Kalau boleh bahagi tak apa. Sebab tak boleh bahagi, kita kena buat kotak mahfuzat. Bilangan anak perempuan berapa orang? 10. Bilangan anak perempuan 10 orang. Okey. 10 orang. 4 ni tak boleh bagi 10. Bila tak boleh bahagi, kita tengok pula boleh perkecil tak? Itu soalan kedua. Boleh perkecil tak? Ni mungkin baru bagi kita. 4 tak boleh bagi 10. Tapi boleh kecilkan tak? 4 dan 10 boleh dikecilkan tak? Jawabnya boleh. 4 ni kita boleh bahagi dengan 2, jadi tinggal 2. 10 ni pun boleh bahagi dengan 2. Pembahagian 2 dipanggil. Mana boleh perkecil? 4 bahagi 2 boleh. 10 bagi 2 pun boleh. Ni boleh bahagi, ni boleh bahagi. 4 tak boleh bagi 10, tetapi boleh diperkecilkan. 4 kecil dia jadi 2. 10 kalau kita perkecilkan jadi 5. Bila boleh perkecil, kita perkecilkan. 10 ni kita perkecil jadi berapa? Jadi 5 kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan buat naik nombor 5 di sini. Jangan buat naik nombor 10. Buat naik nombor 5. 5 mana pula tak? Ni, 10 ni kita kecilkan dia tinggal 5. Okey. Yang ni pun satu ilmu juga. 5. Pasal 4 boleh bagi 2. 10 pun boleh bagi 2. 10 bagi 2 berapa? 5. Buat naik 5. Kalau nak buat naik 10 pun boleh. Tapi nombor tu dia jadi besar sangat. Kita nak nombor kecil. Mana dia? Hilang. Back balik. Mana dia tahu? Ni. Okey. Kemudian semua nombor ni kena kali 5. Kosong ni kita buang lah. 1 tambah kosong macam tak tambah pun. Semua kena kali dengan 5. Sini tasahih masalah. 6 kali 5, 30. Ya, mana dia? Tak ada. Okey. 30. Tasahih masalahnya 30. 6 kali 5, 30. Tu yang ni kali 5, 5. 1 kali 5, 5. 4 kali 5, 20. Sekarang 20 boleh bagi dah dengan 10. Kan? 20 boleh bagi 10. Tadi 4 tak boleh bagi 10. Sekarang dah boleh bagi dah 10.
Cuma nak buat naik nombor 5 tu, tuan-tuan kena mahir lah ilmu pekecik. Bila boleh pekecik, siham boleh pekecik, adadul ru'us, bilangan orang ni pun boleh pekecik. Kalau boleh pekecik, kita kecikkan dulu, kita buat naik nombor yang lebih kecil. Gitu. Jadi hasilnya macam ni ya. 30 lah. 20, 5, 30. Anak cucu ni tak dapat apa. Cucu ni lah syait, tak dapat apa-apa. Mungkin ada yang tak faham pekecik-pekecik tu. Ni tadi sihamnya 4. Ada ru'us 10. Mula kita tengok boleh bahagi tak? 4 boleh bagi 10 tak? Tak boleh. Bila tak boleh bahagi, soalan kedua, boleh pekecik tak? Kalau boleh pekecik, kita pekecikkan dulu ada ru'us tu. Bilangan orang ni kita kecilkan. 4 dia boleh bahagi dengan 2. 10 pun boleh bagi dengan 2. Bahagi dulu. 10 bagi 2, 5. Buat naik 5 je. Jangan buat naik 10. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian harta bahagi dengan 30. Masing-masing akan dapat. Harta ada berapa? Bahagi. Harta ada 6 juta. 6 juta bahagi 30, darab dengan 5. 6 juta bahagi dengan 30, darab dengan 20. Dapatlah bahagian masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Yang apa yang kita buat ni panggil tashih masalah. 6 ni asal masalah, 30 ni dinamakan tashih masalah. Tulis Arab lah. Tashih al-mas'alati. Yang 6, asal 6 ni apa dia? 6 ni asalnya dipanggil aslul masalah. Gitu. Habis. Takat tu dulu lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang faham, syukur. Yang tak faham, tak apa. Dapat ilmu, dapat pahala. Ikuti kelas ni. Doa-doa banyak-banyak. Mudah-mudahan kita faham. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.